Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita masih lagi dalam membincangkan mengenai tentang niat. Dan hadis yang telah kita baca lalu mengenai tentang hadis yang menceritakan mengenai kisah tentera yang menyerang Kaabah, tentera yang ingin menyerang Kaabah. Bila sampai mereka itu di suatu kawasan yang lapang, dihancurkan atau dimusnahkan oleh Allah pada awal dan akhir mereka. Itu hadis yang kedua mengenai tentang niat. Dia berkata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mereka dihapuskan di awal dan akhir mereka? Yang semua daripada awal dan akhir sekali. Di dalamnya, Aisyah kata di tengah-tengah mereka itu ada pasar dan juga orang yang bukan penyerang. Orang yang datang ke situ untuk beli barang atau sebagainya. Dan bukan daripada kalangan orang yang nak menyerang Kaabah. Maka Nabi SAW bersabda, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Mereka dihancurkan daripada awal dan akhirnya. Summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan di hari kiamat mengikut niat masing-masing. Jadi hadis muttafaqun alaih. Jadi yang pentingnya ialah tentang niat. Niat, kalau dia tak niat apa-apa, maka dia dihapuskan di dunia, tapi dia akan dilepaskan di akhirat. Maknanya semua orang dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Orang yang tak berdosa pun hapus juga kerana perbuatan orang yang berdosa. Tetapi orang yang tak berdosa pun kena, sebabkan balak tu datang terus kepada semua orang. Di hadis yang ketiga, an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah. Abi Abdillah maknanya dia ada nama dia Jabir bin Abdillah. Jadi anak dia juga nama Abdillah. Dia nama Jabir. Jadi bapa dia nama Abdullah. Tapi cucu dia. Dia kata Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Seorang penduduk Madinah. Yang disebutkan oleh Al-Quran, iaitu golongan Al-Ansar. Disebutkan Rasulullah sebagai golongan Al-Ansar. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqala bil Madinati, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin syarakukum fil ajri rawahu Muslim. Di hadis juga penting dah. Nabi kita SAW pergi bersama dengan para sahabat yang lebih kurang dalam 12,000 orang. 12,000 orang pergi ke Tabuk, perjalanan sangat jauh di tengah musim panas. Yang mana kalau musim sejuk tahan lagi, kita kuat berjalan. Tapi kalau musim panas, berjalan sekejap pun penat dah. Dengan peluh dia, dengan penatnya ingin nak minum banyak dan bagai-bagai kan. Jadi bila musim sejuk kita okey, badan kita kuat, makan pun kuat. Banyakkan orang dia musim sejuk dia gemuk, bila masuk musim panas dia kuil. Jadi gitu, makan tak kuat. Yang keduanya dia perlu pada air yang banyak. Lepas tu kata sahabat ni, kata Allah, Jabir bin Abdullah yang dikatakan Al-Ansari, itu orang Ansar. Ansar ni ialah penolong, yang dikatakan penolong, iaitu mereka yang menyambut orang Muhajirin berpindah daripada Mekah ke Madinah. Kata Ansar. Golongan Muhajirin ini dipuji oleh Allah Ta'ala, disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bagi golongan kata Muhajirin yang dikeluarkan atau dihalau daripada rumah tangga mereka. Kemudian wa amwalihim, dan harta benda mereka. Kerana orang Muhajirin ni orang yang jadi pengikut Rasulullah di Mekah. Maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpindah. Nabi dah berada lebih kurang dalam 13 tahun. 13 tahun menanggung kepayahan, kesusahan, seksaan daripada golongan-golongan musyrik Mekah. Dan mereka ni katakan fuqara, orang fakir pula. Kadang-kadang dia orang kaya, tapi tak dapat bawa barangan daripada Mekah, ditahan oleh orang kafir Quraisy. Jadi mereka dia tak dapat. Jadi miskin lah. Jadi orang fakir. Dia sampai ke Madinah saja dia orang fakir belaka. Jadi Allah kata bagi fuqara Muhajirin yang telah dihalau keluar daripada kampung halaman dan harta benda mereka, wa yansuruna yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, cuma untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Pergi ke Madinah tu, pindah tu kasarnya kerana kerana nak ridha Allah Ta'ala. Mana niat mereka tu nak ridha kepada Allah, ridha daripada Allah Ta'ala. Yabtaguna fadlan wa yansuruna Allah wa rasulah, dan tujuan dia untuk menolong Allah dan Rasul, menolong Allah Ta'ala. Mana tolong agama, bukan tolong Allah. Allah tak perlu minta tolong, kita minta tolong dia. Tapi dia kata perlu kepada pertolongan. Dia nak tolong Allah dan Rasul, atau nak tolong agama Allah, supaya agama Allah itu dapat ditegakkan di Madinah. Dan mereka dah kena dihalau keluar. Dalam berapa puluh orang dia. Wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka tu dikata orang-orang yang benar-benar, yang benar sekali, iman dia benar dan niat dia pun benar. Itu orang Muhajirin. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, orang-orang yang memang bertersedia rumah tangga mereka di Madinah. Itu orang Ansar lah. Tadi orang Muhajirin. Ini orang Ansar pula, kata yang telah bersedia rumah dia, dan iman mereka, iman pun ada dah. Kemudian yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka menyayangi orang yang pindah kepada mereka. Menyayang, dia sayang kepada orang Muhajirin. Kenapa kekeluargaan dia tak ada keluarga pun, tetapi kenapa ini yang disebutkan sebagai ikhwatul Islam. Ikhwah makna persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam maknanya adalah kerana mereka satu akidah.
Yang sekarang kata Yaman tolong Palestin ya. Yaman tolong Palestin. Pasal apa? Pasal satu akidah. Algeria tolong juga. Chechnya pun nak tolong. Chechnya nunur dekat Rusia. Itu pun dia kata tolong orang Palestin. Pasal apa? Kerana satu akidah, saudara. Allah Ta'ala kata innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tu adalah bersaudara. So Malaysia tolong bawa makan je lah. Jadilah hantar makanan pergi. Tapi tak ada kerahan tenaga untuk pergi tolong, memang tak adalah. Sebab kita ni belum mereka. Orang Malaysia kan belum mereka. Berani hantar-hantar tu. Itu pegangan masing-masing. Nak ceritakan sini ialah mereka tolong orang muhajirin yang bertakut. Dia kata ya wallazi tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ingin apa yang telah mereka berikan. Artinya mereka beri pertolongan kepada orang muhajirin bukan sedikit, banyak. Dan mereka beri tumpang selama 6 bulan. Kalau sejarah dia 6 bulan bagi orang muhajirin tumpang rumah masing-masing. Bayangkan, kalau tu ada anak dah, dia pun ada anak juga. Kalau tu ada isteri, dia pun ada isteri, tumpang. Kalau tak kerana betul-betul persaudaraan yang telah disebutkan, maka tak mungkin dapat menjadu sekali. Orang Melayu pun tak sanggup. Nak numpangkan orang di rumah sampai 6 bulan, kata lampau tu. Aku kata cukup. Tapi mereka ni memang orang yang betul-betul menyayangi orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ingin kepada apa yang telah mereka berikan. Tak ingin nak ambil balik lah. Nak mengambil balik harta yang telah mereka belanjakan untuk orang muhajirin. Walau kana bihim qasasah, walaupun mereka ada kepentingan kepada harta benda tu. Dia ada kepentingan tapi tak apa, dia tak payah. Itu yang disebutkan dalam satu hadis. Orang muhajirin, orang ansar dia kalau ke masa kesusahan dia ramai. Masa orang berebut dia tak ada. Mana kalau ada harta rampasan ke apa, untuk perang dia tak nak beri. Kerana keikhlasan dia. Kata dia, sampai Nabi kata antum latak suruna andal faza'. Kamu ramai pada waktu susah. Nabi kata susah tu dia ramai datang. Nak perang misalnya dia ramai datang. Nak orang kata nak menahan apa tu dia ramai. Kalau ada kesusahan. Wa taqilluna 'inda tamak. Nabi kata kamu sedikit saja pada waktu orang ramai tamak. Tamak pada kata benda dia tak ada. Itu golongan Ansar ni sangat yang Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran tentang golongan Al-Ansar. Dia tolong orang muhajirin nombor satu. Kerana mereka sanggup tinggalkan harta benda dan susah payah mereka tinggal di Madinah. Kemudian menjadi penduduk Madinah. Maka itulah adalah peristiwa terjadi satu kali dalam kisah yang disebutkan dalam suratul Munafiqun, di mana golongan muhajirin dengan Ansar, ada dua hamba Sayyidina Umar dengan sahabat seorang daripada hamba orang Ansar lah. Dia bergaduh nak rebut air. Masing-masing hamba masing-masing nak cepat. Jadi dia bergaduh. Akhirnya orang kata mereka berkelahi sampai dia sebut wahai muhajirin, wahai Ansar, wahai muhajirin. Masa sebut puak pada Nabi tak bagi benda macam tu. Jangan sebut-sebut pasal puak, kamu orang muhajirin, kamu orang Ansar, tak boleh. Mana orang Islam ni dia persaudaraan dia tak boleh sebut seolah-olah kita ni aku orang tempatan. Orangnya tak boleh yang kamu pendatang. Kan masalah tu. Islam tidak begitu. Di mana dia kata innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara kamu kata bersaudara. Bila terjadi perbalahan, jadi yang orang muhajirin sebut wahai muhajirin tolong aku, wahai muhajirin tolong aku.
Jadi Ansar pun, wahai Ansar tolong aku. Sampailah mereka nak bergaduh, nak berperang lah. Nak perang lah, nak berpedang lah. Maka diberitahu kepada Rasulullah SAW. Yang menjadi punca perkelahian itu ialah Abdullah bin Ubay. Itu seorang ketua munafik ya. Dia kata kamu semua memang dah buat silap, kata dia. Dia kata orang datang daripada Muhajirin sekarang ni dia kata besar kepala dia. Dia cakap pada sahabat-sahabat Nabi ya. Kerana besar kepala, dia orang pendatang dia kan. Apa? Kamu dah bagi tolong dia, kita bagi makan kat dia, kita bagi tempat tinggal kat dia. Malah tiba-tiba tengok, sekarang ni dia naik kepala pula. Orang berlaku tu. Bukan kata di tempat lain, tapi di zaman Rasulullah berlaku pergaduhan kerana orang ni orang sini, orang sana, orang sana ajar gaduh. Pergaduhan tadi sehingga ada orang mengadu kepada Rasulullah. Yaqulun kata pada waktu itu seorang pemimpin daripada golongan munafikin, mereka ada yang berkata kepada orang ramai lah. Dia kata kalau dia kata orang kalau kita balik ke Madinah nanti dia kata orang yang lebih mulia akan menghalau orang yang hina. Maksud dia tu mulia, yang nak dihalau tu ialah Rasulullah, nak halau balik ke Madinah. Pagi tu sekali pergaduhan itu kerana dihasut hasutan. Sebab dia sikit je, sebab dua orang tadi bergaduh, hamba sama hamba berebut air je. Jadi bila dah bergaduh tu, dia pukul lah, pukul bertumbuk. Yang seorang tu hentak, dia punya tung air itu kena kepala kawan, pecah berdarah. Apa lagi, bergaduh lah. Itu yang jadi timbul perbalahan antara dua golongan ya, golongan Muhajirin dan Ansar. Maka kata ulama, irja'na ilal madinati la yukhrijanna a'azzu min hal azal. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka mengatakan, mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ya. Mereka mengatakan kalau dia kata kita balik ke Madinah nanti, humul ladzina yaquluna la tunfiqu, mereka mengatakan jangan kamu memberi bantuan kepada Rasulullah, kepada orang yang bersama dengan Rasulullah, sehingga mereka balik keluar daripada Madinah. Artinya dia dah menghasut orang-orang Madinah ataupun orang Ansar dia supaya jangan bagi bantuan lagi pada orang Muhajirin. Melampau dia kena pukul kita pula. Macam tu. Nabi tak tahu lagi. Macamlah kalau orang Melayu kata menolong anjing tersepit lah. Mula dia tak sepit tak apa, dia sepit dia gigit dia. Dia lepas dia gigit kita balik. Macam itulah seolah-olah je mereka kata kepada orang Muhajirin. Jadi orang ni dia digelarkan dengan itulah dia Abdullah bin Ubay ya. Golongan ketua kepada kaum munafikin. Dia hasut orang supaya bergaduh. Maka hampir terjadi pergaduhan dan perperangan antara dua Ansar dengan orang Muhajirin. Ada orang datang berjumpa dengan Nabi kita SAW, mengatakan bahawa kata ya Rasulullah, Muhajirin dan Ansar hampir berperang. Dia kata, kenapa? Kerana dihasut oleh seorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Itulah Rasulullah, dia tahu siapa Abdullah bin Ubay ni. Tapi dia orang kata mengambil pendekatan tidak membunuh dia. Sebab dia pengaruh dia kuat ya. Pengaruh dia kuat. Walaupun dia orang dia hasut sendiri, tapi Nabi tahu benda tu. Cuma Nabi tidak bertindak kepada dia. Sebab dia mengucap dua kalimah syahadat. Dia mengucap juga. Jadi orang kata dia menolak Islam. Kalau dia bunuhnya Abdullah bin Ubay ni, nanti orang kata Abdullah Muhammad telah membunuh dia punya saudara mara. Itu jadi masalah ya. Nabi diam je. Dan Nabi dengar berita tu, maka turun ayat Al-Quran. Mula Nabi tak percaya. Bukan Nabi tak percaya, Nabi diamkan dia. Yang penyampai tu nama Zaid. Si Zaid ni malu dia tu. Sebab Nabi mendiamkan diri, tak ambil tindakan apa-apa. Sebenarnya akhirnya turun wahyu menceritakan benar apa yang telah terjadi. Yang Abdullah bin Ubay ni datang kepada Rasulullah. Dia Nabi ceramah kepada mereka sampai mereka masih menangis. Jangan sebut lagi benda Muhajirin Ansar ni. Jangan sebut, kamu kita adalah bersaudara.
Jangan sebut tempatan ke. Jangan sebut kata kamu muhajirin, kamu ansar. Jangan bergaduh. Nabi syarah-syarah, lalu mereka menangis. Mereka berpeluk-peluk pula sama-sama mereka dan menyesali perbuatan ingin nak berperang tadi. Itu cerita yang berlaku sampai turun ayat Al-Quran, Suratul Munafiqin, mengenai tentang Ansar dan Muhajirin yang hampir terjadi peperangan kalau tak didamaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah panggil Abdullah bin Ubay. Dia tak ngaku sampai sudah. Dia tak ngaku. Demi Allah aku tak tidak melakukan demikian, tak demi Allah. Tapi Al-Quran menceritakan apa yang disebutkan. Yang paling malu siapa dia? Anak dia. Anak Abdullah bin Ubay ni sangat malu dia. Kerana bapak dia buat pakai macam tu. Bapak dia memang gula munafikin, tapi dia orang Islam. Dia ni orang yang kuat agama dia. Maka bila dia nak sampai ke Madinah tadi, Abdullah bin Ubay kata, kalau nak masuk ke Madinah, aku akan halau, dia kata. Orang yang mulia akan menghalau orang yang hina. Yang disebutkan orang mulia itu ialah dia lah. Abdullah bin Ubay ni orang mulia. Dan Rasulullah tu umat yang hina. Orang yang hina. Dia anggap begitu. Jadi bapa anak dia dengar. Anak dia dengar berita tu. Bila bapa dia nak masuk ke Madinah, dia tahannya. Bapa dia kata jangan masuk saja. Dia orang kata dia memang sayang bapa dia. Dia kata aku yang paling aku sayang, bapa aku ni aku sayang kata. Tapi nak buat macam mana? Ada akidah mana bapa dia macam tu. Dia nak minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh bapa dia. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kau nak suruh menghukumkan bunuh ayahku, berilah aku yang bunuh dia. Sebab kalau orang lain bunuh, nanti kata aku tak tahan dia. Aku tak akan tahan tengok orang tu hidup dia. Nanti aku bunuh orang tu pula. Jadi aku bunuh orang Muslim pula. Atau biarkan aku bunuh. Macam tu sekali. Itu anak dia yang orang kata yang sekuat iman dia. Tapi malu dia bukan mainlah dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat yang lain kan ada perbuatan bapa dia tadi. Itulah Abdullah bin Ubay ya. Hampir mencetuskan peperangan antara Muhajirin dan Ansar. Itulah kisah dia. Yang kata Muhajirin dan Ansar akhirnya berbaik semula lah. Baik semula sampaikan wafat Rasulullah SAW, dan mereka tetap bersaudara sampai ke akhir kisah, akhir sejarah. Macam mana dua golongan yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dia kata dia An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dikata bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ghazatin, pada peperangan, satu peperangan. Faqala bil madinati la rijalan, bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Di kita ni baca cerita tentang niat ya? Tentang niat yang kalau niat kita betul kita dapat pahala, kalau niat tak betul tak dapat apa. Macam orang perang dekat Palestin sekarang ni, dia mesti niat ya. Niat dia disebutkan oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat bertanya, dia kata kami berperang. Ada yang di kalangan sahabat-sahabat kami orang yang berperang kerana mempertahankan bangsa dia. Ada yang merasakan dia perang tu untuk memperlihatkan keberanian dia, supaya orang puji dia berani. So ada yang dia nak nama tujuan untuk nak nama. Di manakah fi sabilillah? Maka Nabi kata man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimatullah, itulah dia di jalan Allah, perang jalan Allah. Nabi kata man qatala, siapa yang perang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimah Allah tu tinggi. Mana supaya agama Allah tu jadi tinggi. Dia sampai dia menawangi lah. Itulah dia kata perjuangan fi sabilillah.
Artinya kira bukan sembarangan juga. Nak perang, mati. Tapi belum tentu mati syahid. Belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Kecuali orang yang berniat untuk menegakkan agama. Sebab tu kita dalam Malaysia kan, di Indonesia kan apa, yang ada demokrasi, tujuan untuk apa? Kita berjuang dengan parti ya. Dengan parti, tapi parti untuk apa? Untuk tegak agama Allah atau untuk apa-apa? Untuk perut ke? Untuk bangsa kita ke? Tak. Nabi kata perjuangan tu kalau siapa yang perang kerana nak menegakkan kalimatullah, supaya agama Allah ni dapat ditegakkan dan Islam dapat berjalan, melaksanakan orang kata syariat Allah Ta'ala. Tujuan untuk itu baru dapat pahala. Kalau tidak sia-sia gitu kan. Sosialis ke, yang lain pada sosialis macam apa, kita ambil sebut macam apa, parti Cina. Terang-terang lah, terang-terang. DAP, dia untuk sosialis. Dia kebangsaan dia, sosialis dia. Perang tu, kalau kita berpegang nak menangkan dia, berarti kita lah melawan gerakan Islam. Islam nak tegakkan agama. Orang perang di Palestin tu untuk menegakkan agama dia, baru dapat pahala. Bukan kerana negara Palestin. Negara Palestin tu orang tak tujuan untuk tegakkan Islam di negara Palestin. Tujuan tu itu. Dia perang, dia lawan Israel. Israel dia tujuan dia pula. Israel untuk tegakkan agama dia lah. Nak tegakkan bangsa dia. Yang telah dirampas tahun 1948. Tahun 1947 PBB yang menjadi pegangan kepada seluruh dunia sekarang. PBB. Dia yang mengiktiraf Israel. Yang menjadikan bahawa Israel itu ada negara. Sebelum tu dia tak ada negara. Lalu dia tak ada dia. Tidak ada negara Israel. Tapi kerana PBB ni lah. Nak kata jahat memang jahat lah. Ada semua je negara barat dia. Hanya orang Islam tak ada kekuatan pada waktu tu, dan Turki Osmania dah jatuh. Jadi tak ada satu negara Islam yang bangkit pada waktu itu yang berani. Sebab tidak ada lagi satu kerajaan yang besar. Kecuali Turki Osmania. Yang lain tu macam Malaysia lah di kawasan kita. Dah jatuh Melaka dah. Melaka dah jatuh. Tahun 1500 jatuh. Kemudian masa tu negara-negara kata Indonesia yang banyak raja je pula, mana ada kekuatan. Ada perang sama dia. Jadi orang kata kalau ada pun 1,300 Patani. Dia rampas di Siam pula. Ini tak ada langsung kekuatan Islam. Dan tahun 1948 PBB mengiktiraf Israel sebuah negara dan merampas tanah-tanah Arab. Asalnya pasal apa? Asalnya kerana orang Arab menjual tanah kepada orang Yahudi. Yahudi dia duit banyak. Yahudi ni orang cerdik dalam mencari duit, walaupun cari haram lah, cari haram. Yahudi dia dengan duit dia, persatuan dia tadi, dia beli tanah Arab. Mula dia beli, Arab jual. Macam orang Melayu lah, jual tanah. Satu habis. Mana ada lah. Di kawasan-kawasan luar sana tu habis. Pondok naik, pondok. Siapa punya? Melayu ke punya? Tak ada. Macam tu lah, lebih kurang lah. Saya nak cerita je lah, tapi kita yang kena. Terkena kita lah. Siapa tu jual kata? Dia punya pasal jual kata. Dia tak dapat tawaran lagi. Dia beli 1 ekar tanah macam 1 juta jual. Dia kepada kita 1 juta. Lompat jual oi. Tu tanah dekat airport. Dekat Gincing apa, dekat semua tu. Habis jual. Siapa yang jual? Orang Melayu lah. Nak tahan macam mana? 1 ekar 500,000. 500,000 1 ekar memanglah. Aku bila lagi nak masuk jadi jutawan, dia kata dia ada 4 ekar tanah. Saya tengok ni gitu. Dia ada 4 ekar. Dia tawarkan kepada saya, ustaz nak ambil juga, dia kata saya boleh beri. Cuba, dia kata 4,000, 45,000. Bukan, 450,000. Tawarkan kepada saya. Saya gelak je lah. Nak beli apa? Boleh gelak je lah. Cina datang beli. Orang tu ada duit. Letak 500,000 dia bagi.
Jual belum habis lah puasa tu. Bahan import tu. Siapa yang jual? Dia tak salah sebab dia beli. Tapi kalau Israel satu dia rampas pula. Mula-mula beli lama-lama dah luas. Dia rampas pula. Setelah dia bagi kuasa kat dia, dia tembak orang. Dia masuk kampung, dia tembak orang kampung. Kemudian dia ambil tanah tu. Dia ambil rumah. Itu yang orang kata bergaduh tu. Daripada dulu tahun 1948. Sejarah kerana Israel atau Yahudi merampas tanah-tanah Arab. Yang hak beli itulah belilah. Tapi kita risau juga ni. Jual habis dia ambil. Dia ambil. Esok sekalau kita. Tak tanya. Nak lari ke mana? Cerita je lah. Sebab benda telah berlaku dah. Lepas tu Melayu ni asalnya banyak tanah, banyak luas ya. Sampai Indonesia tu tanah orang Melayu. Sampai Patani tu tanah orang Melayu. Vietnam tu orang Islamnya dulu. Sekarang dah selesai, dah habis. Kemboja, dulu ada sebuah kerajaan besar Kemboja orang Melayu punya. Dan tu orang Kemboja tu masih lagi Melayu, masih lagi nama. Dia punya bangsa Melayu lagi. Habis ya, dah habis. Ada 4 buah negeri yang besar di orang kata dekat selatan Siam lah. Patani, Neratiwat, ialah dengan Songkla. Nama dia Senggora tapi dah tukar jadi Songkla. Lepas tu pada waktu Satun tu Setui orang Melayu kata, tapi sekali dia tukar jadi Setui. Dia jadi Satun ya, tapi Setui jadi Satun. Senggora jadi Songkla. Ikut bahasa Siam. Habis tu tentera Melayu. Sikit demi sedikit. Dan kalau kawasan kita ni tanah orang kata Melayu, dia yang belakang dulu dia sampai ke Riau. Sampai Riau tu tak ada orang Melayunya. Sekarang tak apalah, dia dah bagi pun Indonesia, tak apalah. Sama-sama orang Melayu juga. Yang nak ceritakan tu tentang tahun 1948 PBB telah melahirkan sebuah negara haram Israel. Maka daripada hari itu terjadilah peperangan. Orang Mesir datang perang pun semua, kalah perang. Sebab diiktiraf oleh pihak PBB. Sana ada mereka, sana ada British, sana ada Perancis, sana ada Jerman. Semua nak tolong Israel mereka. Sebab tu sampai sekarang mereka menjadi penolong dia. Sebab kalau dia biar, mereka yang paling tak nak dia Islam. Dia bukan suka Yahudi. Dia tahu Yahudi itu jahat. Tapi kalau tak nak letak di mana Yahudi ni? Dia tak terharap tu. Tak terharap. Jadi Arab dia susah. Dulu Yahudi sejak Sayyidina Umar bin Khattab, dia dah dihalau keluar ya. Dihalau keluar daripada Palestin dan mereka lari bertebaran ke seluruh dunia. Tahun 1800 dulu atau 1700 sejarah dia dibunuh oleh Hitler. Sebanyak 6 juta orang dibunuh di zaman Hitler. Tinggal 2 juta je lagi. Hitler tak bunuh. Tapi dia musuh orang Islam. Itu Yahudi ya. Yahudi. Sejarah dia memang hebat sangatlah. Dihalau keluar dan sebagainya, sampai mereka duduk di negara Arab lah. Mereka beli tanah, orang Arab jual. Akhirnya rampas tanah balik. Jadi tu kawasan dia makin besar. Tu tahun berapa dulu, Yasir Arafat dia telah bergerak untuk membuat menuntut sebuah negara Palestin. Dia pula dah terpaksa buat negara baru lah. Padahal memang tempat tu Palestin yang dirampas tu. Dia punya tahun 1948 dan tahun 1967. Saya kecil lagi. Tak kecil sekali, dah umur dah 7 tahun, lepas tu tahun 1 lah. Cuma nak baca surat khabar. Tahun 1967 Arab berperang dengan Yahudi. Kita ni dah. Arab perang dengan Yahudi yang diketuai oleh negara Mesir dan ditolong oleh Arab Saudi. Arab Saudi ni sekarang ni dia berpihak kepada Israel. Dia pihak kepada Israel. Negara lain pun jatuh juga. Mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Dulu mana ada Arab, Mesir pun jatuh. Tapi sekarang Mesir pun dah iktiraf Israel. Sebab tu dia tak tolong. Dia tolong Palestin.
dia tak turun. Kisahnya tahun 1997, Jamal Abdul Nasir, iaitu pemimpin Mesir pada waktu itu, mengajak semua negara Arab menentang dan menyerang Israel. Dia punya cakap besar, dia kata seminggu akan ni, 7 hari kita akan dapat menawan Tel Aviv. Dia nak ambil negara Israel tu. Dia perang-perang, yang tolong Israel ialah mereka. Perang dengan mereka lah. Kalah seluruh negara Arab kalah. Termasuk Mesir, dia cakap besar. Jadi ceritakan oleh sahabat-sahabat dan sejarah dia, waktu nak pergi berperang, tahun 67, yang digelarkan Yom Kippur, maka dia, orang kata dia panggil Ummu Kalsum untuk orang kata dia memberi orang kata dia menyampaikan nyanyian. Dia panggil penyanyi datang untuk hiburkan tentera. Maka Ummu Kalsum pun nyanyilah. Tuan-tuan tengok, kalau tengok dalam YouTube, Ummu Kalsum tengok nyanyi dia 1 jam. Sebenarnya nyanyi 2 jam. Arab pun suka dengar. Dia punya muzik awal saja 15 minit. Sebelum nyanyi lagi. Nyanyi tu pula Allah. Itu Arab kan. Dia suka kepada hiburan. Lama dia menyerang tahun 1967. Kalah semua Arab. Tanah Mesir, boleh kata Sinai itu habis dapat kepada Sinai itu, adanya pada pasir Sinai itu dapat kepada Israel. Syria dapat Bukit Golan. Bukit Golan ya, sampai sekarang di bawah kerajaan Israel. Tebing barat Jordan sampai sekarang di bawah taklukan Israel. Tebing Jordan boleh tawan, Syria boleh tawan, Mesir boleh tawan. Dia tak walau tak dalam satu negeri, tapi sebahagian negeri itu diambil sampai sekarang. Tapi Mesir, dia tahun 1977. Saya dah belajar kat Mesir pada waktu itu. Presiden Anwar As-Sadat pergi ke Tel Aviv, pergi ke negara Israel untuk membuat perdamaian. Tahun 73 dia menang perang. Dia menang perang dengan Israel, dia ambil separuh. Tanah Sinai itu dapat ditawan balik. Diceritakan oleh mana sejarah mengatakan dia panggil pada tahun 67 dia panggil penyanyi. Tahun 67 dia panggil Syekhul Azhar yang bernama Syekh Abdul Halim Mahmud. Sekarang dah meninggal dah. Syekhul Azhar datang solat hajat di padang perlawanan Sinai itu, dan dia buat keputusan, dia kata sekarang kita boleh serang. Dia dengan doa orang ramai, maka menang perang Mesir ke atas Israel. Itulah orang kata, kita tengok dia menang dan dia dapat sebahagian daripada tanah Sinai itu dapat kepada Mesir. Tetapi lepas tu tahun 77, saya dah pergi belajar sana dah. Saya tengok orang kata Anwar As-Sadat, iaitu Presiden Mesir, pada waktu itu pergi buat perdamaian dengan Israel. Pada 6 Oktober atau tidak pada dia menang perang tahun 73. Dia dikelarkan dengan 10 Oktober. 10 Oktober juga adanya 6 Oktober. Dia menang tu bulan Ramadan sebenarnya, perang Ramadan, tapi mereka dia lebih suka sebut Inggeris punya. 10 Oktober dia kata 6 Oktober Al-Karim. Dia kata yang mulia je ialah 6 Oktober. Padahal 10 Ramadan. Yang punya teguk je sampaikan Islam pun, yang Islam punya tak sebut. Dan kan dia pergi menyerang pada 10 Ramadan. Dipimpin ataupun telah disahkan disuruh oleh Syekh Abdul Halim Mahmud ya. Menang perang dan dapat sebahagian Sinai. Tahun 77 dia pergi berdamai dengan Israel, dengan ditengahi oleh, tengahnya ialah Presiden Amerika yang bernama Jimmy Carter. Pada di tengah Jimmy Carter, sebelah ni Syed Anwar As-Sadat, tengah lagi tu, satu lagi tu ialah Menachem Begin, Perdana Menteri Israel. Berdamailah dia dengan Israel dengan syarat Israel mesti menyerahkan semua tanah Mesir. Israel pun buat perdamaian dengan syarat
Mesir jangan campur hal Israel. Kalau Israel nak buat apa pun kepada orang Palestin, jangan kacau. Dia buat persetujuan, dia buat perjanjian. Asal dapat negeri aku sudah. Itu sampai sekarang ni Mesir tak dapat buat pertolongan. Takkan bagi pertolongan kepada Israel kerana kes yang dikatakan perjanjian Camp David. Perjanjian Camp David itu tahun 77, tahun 78 Anwar Asad ditembak mati oleh mereka menyangka gerakan Islam yang tembak dia, sebab Islam yang duk marah. Orang gerakan Islam yang paling marah pada Sadat, pada Abdul Sadat, kerana dia telah berdamai dengan Israel. Dia tangkap orang Israel, orang kata Ikhwan Muslimin sebanyak 13,000 satu malam je. 13,000 tangkap. Bukan satu malam je, tangkap pula entah berapa puluh ribu. Tangkap nak tuduh bahawa orang Ikhwan Muslimin yang bunuh Anwar Sadat. Rupanya bukan. Rupanya tentera dia sendiri. Tentera dia yang nama dia Khalid Islam Boli. Khalid Islam Boli yang membunuh Presiden Anwar Sadat. Dia bunuh depan-depan. Ini ada perarakan tentera Anwar Sadat rasmikan. Kemudian ada kapal terbang yang dia kata turun naik balik. Macam tu. Turun naik balik tu. Jadi orang ramai tak tengok. Orang ramai sedang melihat kapal terbang yang naik ke atas. Dia turun, naik. Semua mata tengok sana, masa itulah dia ditembak. Khalid Islam Boli. Tangkap-tangkap orang kata. Dia siasat, dia dapati cuma 6 orang je yang merancang nak membunuh. 2 bulan dia berbincang, kemudian dia, kalau mereka semua tentera yang hebat je. Penembak tepat. Dia bunuh tu, saya tengok dia punya peluru tu kena tengkuk. Tengkuk kemudian dada ni. Dia betul-betul tempat mati je. Dia tembak tepat sungguh. Masa tu timbalan dia ialah Presiden Hosni Mubarak. Dia adalah timbalan. Dia tak bangun je. Si Anwar Sadat ni bangun. Dia ingat orang datang tunjuk senapal tu nak beri hormat kepada dia. Sekedar tembak awal itu. Sampai ajal. Itulah kisah kerana dia berdamai dengan Israel sampai sekarang. Sebab tu Mesir tidak boleh buat apa-apa. Saudi Arabia pun dah mengiktiraf Israel, tak boleh buat apa dah. Syria pun terpaksa. Mana akhirnya semua negara Arab, kecuali Yaman je. Yaman kan tolong Palestin sekarang. Yaman, negara Algeria, dia ni Morocco tak tahu. Tapi kita tak ceritakan tu ialah tentang bagaimana Yahudi bertapak di situ. Cuma Nabi kita SAW menyebutkan bahawa dia kata la taqumus sa'ah hatta qatalal muslimun al yahud. Tidak akan berlaku kiamat kecuali akan orang muslimin akan menyerang orang Yahudi, akan berperang dengan orang Yahudi. Itu adalah merupakan satu benda pasti terjadi. Satu masa nanti seluruh Islam ni akan bersatu. Semua Islam akan bersatu kemudian menyerang Yahudi. Itu disebutkan. Mana qatal muslimun al-yahud. Muslimun akan menyerang orang Yahudi. Lepas tu kita lihat bagaimana Yasir Arafat tu dulu dia menubuhkan Al-Fatah. Gerakan Al-Fatah. Yang sekarang dipimpin oleh Mahmud Abbas, Presiden Gaza lah, Presiden Palestin lah. Tapi mereka ni orang kebangsaan lah. Orang yang menjuang kerana bangsa. Yang Nabi kata tadi, kalau nak perang kerana Allah Ta'ala. Kerana menegakkan kalimatullah. Baru dapat pahala. Baru kita mati syahid. Kalau dia perang kerana bangsa dia saja, maka dia tidak dapat apa-apa. Boleh jadi tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ba'da bikin bang qatal litakuna kalimatullahi al-'ulya. Barang siapa yang berperang kerana kalimatullah itu lebih tinggi. Untuk kalimat Allah Ta'ala meninggikan kalimatullah bahwa fi sabilillah. Itulah peperangan fi sabilillah. Karena ada orang yang berniat dalam satu hadis yang kita baca, dia kata seorang qari Quran. Seorang qari Quran masih syak.
Tak ada azan Kena azan dulu. Azan dulu. Dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin syarakukum bil ajri. Sebelum kita sambung tadi ya. Jadi daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari,
Katanya kami bersama dengan Nabi SAW fi ghazatin. Mana kami bersama dengan Nabi dalam satu peperangan. Di Nabi ni pergi perang. Jadi kita ni wajib. Kalau sampai masa kita wajib perang, kita wajib perang. Wajib kita berperang. Sebab apa? Pertahankan negara. Pertahan negara. Lepas tu kita kalau ada kewajipan peperangan. Bukan di askar. Semua orang. Orang lelaki, orang perempuan pun. Kalau sampai masa kata negeri kita diserang oleh musuh, maknanya semua orang kena bangun. Begitu. Kecuali orang sakit lah. Orang sakit, perempuan-perempuan yang orang kata tidak diwajibkan. Tapi kalau sampai peringkat musuh dah masuk dalam negeri, masa tu orang perempuan kena pergi perang untuk pertahankan negara. Itu kata Imam Malik ya. Imam Malik kata tentang masalah jihad. Kalau negeri kita diserang oleh musuh, berarti kita tak ada negara lagi. Cuma niat dia tu. Niat dia perang untuk apa? Untuk negara saja atau untuk bangsa saja? Lepas tu perang tu kita niat untuk kita nak menegakkan agama. Sekarang ni pun agama tak tegak lagi. Dekat Malaysia. Belum lagi lah. Tapi kita kena berjuang lah. Berjuang orang kata sampai kita berjaya melaksanakan syariat Islam. Itu satu kewajipan. Kalau tidak kita berdosa. Sebab tak ada perjuangan. Kita sedang berjuang tak apa. Kita berjuang, kita tolong gerakan Islam untuk memenangkan supaya Islam dapat dimerintah. Supaya jadi sebuah negara Islam yang diperintah oleh orang Islam dan syariat menurut agama. Quran dan hadis. Itu dia. Sebab tu orang kata di Mesir berperang, berkelahi dengan pemerintah. Sebab mereka, dia kata Ikhwan Muslimin dibunuh berapa ratus ribu orang. Tapi mereka tujuan dia untuk tegakkan agama di negara Mesir. Tapi kerana agama Mesir tu, masa tu negara sosialis. Bukan negara Islam. Sekarang ni demokrasi. Tak Islam lagi. Belum lagi. Jadi kita tegakkan agama. Dengan cara macam mana? Kalau di Mesir tu mereka gunakan pergerakan Ikhwan Muslimin, maka mereka ditangkap dan dibunuh. Sampai sekarang tak dapat lagi. Sekarang dah ada demokrasi dah di Mesir. Cuma bila menang, tengok apa jadi. Bila demokrasi itu memenangkan Islam, maka mereka dirampas kuasa tu. Di Turki dah 4 kali dah. Menang Islam, menang Jabatan Islam tu nak merintah saja, dirampas kuasa oleh tentera. Mereka ni pun memang punya pengkhianat belaka. Yang orang kata gerakan yang bukan Islam pengkhianat. 4 kali di Turki. Yang kali ni baru dapat kepada gerakan Islam, tapi dia tidak atas nama Islam, atas nama demokrasi juga, dan dia tak mau sebut sebagai sebuah negara Islam. Dia hanya sebut dia kata negara sekular, dan tak dibenarkan. Kalau tidak mereka akan masuk, akan serang, kan tak ada kekuatan nak lawan ya. Mereka ni bukan kuat sangat sebenarnya. Vietnam pun dia kalah dengan Vietnam. Dia perang dia dengan 20 tahun kalah dia. Di Afghanistan 20 tahun. Sampai sekarang kata dia malu tu. Tapi dia macam mana? Afghanistan masuk dalam perang. Perang dengan Israel kali ni. Nak ceritakan tu kata Islam ni bukan satu benda yang satu perkara yang mudah dia ada kekuatan sebenarnya. Cuma tak bersatu je lagi. Cuma bila terjadi je peperangan ni nampak orang Islam sana tolong, orang Sri sana tolong, Arab tolong, Indonesia pergi tolong. Afghanistan nak pergi tolong tapi tak dibenarkan oleh Mesir. Dia tak bagi nak masuk kawasan tu, dia tak bagi. Tu Mesir ni kerana dia memang baik dengan Israel. Dia terpaksa. Sebab tu Israel kata kalau kamu nak baik dengan kami, nak berdamaian dengan kami, apa saja kami lakukan kamu jangan kacau. Sebab tu bila terjadi je, Sharon dulu, dia bunuh 3,000 orang. Orang awam ni, dia bunuh. Dia tembak di hospital dan sebagainya. 3,000 dia tembak, Mesir tak boleh buat apa-apa. Jadi ulama-ulama bangun, lawan. Ulama-ulama Mesir, saya dengar-dengar, dia bercakap pakah dia. Dia dalam khutbah dia, khutbah, turun-turun daripada khutbah tu, kena tangkap terus, masuk penjara. Dia tak tahu macam mana. Masing-masing, orang Islam sendiri dah masuk bola Israel. Itu maknanya kelemahan Islam sekarang.
Ada ditangkap, kemudian diseksa dalam penjara. Bukan main tu. Sekarang ni pun orang kata gerakan-gerakan Islam macam Ikhwan Muslimin ada yang masih dalam penjara lagi. Mana ni waktu negara yang mereka rampas ya daripada Ikhwan Muslimin dulu yang dah menang pilihan raya. Atau Islam ni begitulah, dia lambat ya. Dia cubaan dia banyak. Walaupun dah menang dalam pilihan raya. Turki 4 kali rampasan. Di Algeria sekali. Mana parti FIS daripada parti FIS terus menang pilihan raya tahun 80-an atau 90-an dulu. Dah menang pilihan raya. Dan nak merintah dah. Bila nak merintah saja, mari tentera rampas. Dipenjarakannya ketua dia tu. Tu di Algeria. Jadi orang Islam memang tak lah. Cuma tinggal kuncu-kuncu barat saja lagi. Yang tak mahu kepada Islam ni. Dia Wallahualam. Nabi kata, kami bersama dengan Nabi SAW, kata sahabat daripada dalam satu perangan di Madinah. Nabi kata, di Madinah dia kata ada orang laki-laki yang tidaklah kamu berjalan di satu jalan dan tidaklah kamu dia kata melalui satu lembah kecuali mereka bersama dengan kamu. Habasahumul uzru habasahumul marad, menegah mereka itu oleh kerana sakit. Ceritanya begini, orang pergi berperang, sahabat-sahabat Nabi pergi perang, Nabi pun pergi sekali. Di sana ada orang yang sakit, orang yang sakit, dan dia kalau dia kata kalau tak sakit aku nak pergi perang, dia memang niat dia betul-betul. Tapi oleh kerana dia sakit, demam kuat ke ataupun kaki dia sakit, dia tak dapat nak pergi, dia kata uzur tadi. Nabi kata orang tu mendapat pahala apa yang kamu lakukan, walaupun dia tak pergi perang, tapi niat dia. Baca cerita ni pasal niat ya. Tapi dia betul-betul niat lah, kalau aku boleh bangun, dia kata aku bangun pergi perang. Perang tu kalau kita lagi bagus, demam demam kuat kan main. Saya tak dapat lah demam, nasib baik demam kata dia. Sahabat-sahabat Nabi dia ada macam tu, dia tak sangat pergi, tapi tak dapat kerana uzur dia. Kemudian ada satu lagi, dia kata syarukukum fil ajri. Periwayatan pada satu riwayat yang lain mengatakan mereka tu bersama-sama mendapat pahala. Orang yang sakit tadi, dia berniat nak pergi perang, tapi dia dihalang oleh kesakitan dia. Mana Nabi kata mereka akan mendapat pahala bagaimana kamu yang pergi. Betul orang. Kemudian ada lagi dia kata daripada rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqwaman khalafa bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru. Nabi SAW menyebutkan, dia kata riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ya, kami kembali daripada ghazwah Tabuk. Kembali mana balik daripada peperangan Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabuk tu jauh jauhnya perjalanan Nabi. Dia peperangan akhir Nabi lah. Nabi yang terakhir perang ialah pergi ke Tabuk. Nabi bawa 12,000 tentera, sahabat-sahabat dia, nak pergi lawan dengan orang Rom yang telah menyediakan diri mereka dengan negara Arab yang masih belum Islam. Arab ada 4,000 orang, Rom ada 40,000. 40,000 campur dengan Arab yang belum masuk Islam 4,000. Jadi 44,000. Nabi hanya ada 12,000 sahabat dia. Dia pergi perang ke Tabuk pula tu. Di tengah-tengah orang kata yang panas yang sangat terik. Dia itu yang ada ramai jugalah. Bukan ramai pun sahabat Nabi yang tak nak ikut pergi perang tu dengan pelbagai-bagai uzur dan minta uzur. Orang-orang yang minta uzur tu pergi, Nabi benarkan. Tapi ada yang dia tak uzur pun, tapi dia bagi tahu kepada Nabi dia tak dapat pergi.
Nabi benarkan juga. Lebih kurang 80 orang. Ini yang digelarkan dengan munafiqin. Dia tak nak pergi perang dengan Nabi. Dan dalam keadaan yang musim panas. La tanfiru fil har. Jangan kamu pergi berperang dalam keadaan yang tengah panas. Mati tengah jalan pun kata. Benda ada pula seorang tu dia kata, kami bukan tak nak pergi perang ya Rasulullah, tapi dia kata aku tak tahan tengok kata. Nabi kata tak tengok apa? Dia kata aku tak tahan tengok perempuan Rom kata. Perempuan Rom ni cantik sangat, dia kata rambut dia merah kata. Aku tak boleh tahan. Dia dalih macam tu ya. Nabi kata biarlah, tak pergi tak apa. Nabi memang macam tu ya. Dia dengar uzuran sahabat-sahabat. Sampai ke orang yang macam tu pun dia dengar juga. Dia kata aku seorang yang tak tahan melihat perempuan yang cantik kata dia. Jadi dia perempuan Rom sana cantik-cantik. Jadi aku tak nak pergi. Nabi kata biarkan. Ada 80 orang lebih kurang ya. Ini cerita dia. Perang Tabuk perjalanan lebih kurang dalam 690, lebih kurang 14 marhalah. 2 marhalah dah kita boleh ni dah. Kita dah boleh jamak dah 2 marhalah. Dia sampai 14 marhalah lebih kurang 692 kilometer atau batu itu berjalan jauh sangat ya. Tengah panas terik. Nabi ajak sahabat-sahabat 12,000 pergi. Dan kata Nabi kita SAW, Anas kata kami balik daripada perang Tabuk bersama dengan Nabi, berkata bersama dengan Nabi, inna aqwaman khalafna bil Madinah. Ada kaum maknanya sesepuak yang di belakang kita ataupun yang kita tertinggal di Madinah. Dia tertinggal di Madinah. Ma salakna Sya'ban. Dia kata tidaklah kita naik bukit ya, dan kita turun kepada wadi, artinya ke lembah. Dia tidak kami naik bukit atau turun ke lembah illa wahum ma'ana, melainkan mereka bersama dengan kita. Maknanya habasahumul uzru. Telah menahan mereka oleh kerana keuzuran. Jadi orang ni dia tak dapat pergi perang. Cuma dia nak pergi perang. Kalau dia kata dia sihat, pasti dia akan pergi perang. Kerana itulah Nabi kata kita bila kita pergi berperang tu, kita melalui gunung kita naik bukit atau kita turun bukit atau kita turun ke lembah-lembah, mereka bersama dengan kita. Mana hati mereka bersama dengan orang yang pergi perang. Walaupun dia tak dapat pergi, tapi mereka mendapat pahala. Bagaimana orang yang pergi berperang. Jadi kalau kita lah di Malaysia ni sekarang lah ada arahan untuk pergi berperang ke Israel, agak-agak tak boleh tak tu? Saya boleh. Sanggup ke tidak atau gitu. Tapi kalau anda niat nak pergi, dia niat nak pergi, kalau dibenarkan pergi, dia akan pergi. Maksudnya, itu dapat pahala tu. Orang tu akan memperoleh pahala. Kerana niat dia. Sebab kita pasal niat je. Kalau betul-betul suruh pergi, dia pergi sungguh. Macam gitu tapi kalau takat aku kalau boleh lah, padahal aku suruh pergi tak nak pergi. bukan benda mudah ya. Tapi di Indonesia adalah yang syahid ya. Orang Indonesia adalah yang syahid. Saya ingat sahabat saya nama Azmi nama apa saya lupa lah. Dia pergi berperang di Afghanistan. Pergi perang tu. Sampai ke dia luka di dada dia. Di dada dia tu dia luka kerana peluru daripada Rusia. Masa tu perang Rusia dengan Afghanistan. Yang terbaru ni ialah perang Amerika dengan Afghanistan yang dimenangi oleh Taliban tu. Ini perang masa Rusia 10 tahun. 10 tahun Rusia cabut lagi. Tak tahan kerana kehebatan Afghanistan ni. Cuma mereka ni ambil kesempatan bila Afghanistan dah lemah, perang dah mula perang dengan Rusia. Dia menang dah. Lepas tu perang sama dia pula. Mana berebut pangkat lah, berebut orang kata kuasa. Antara Taliban dengan apa Hezbollah apa sebenarnya tu. Mana menang di Taliban. Jadi Taliban mengambil alih selama 5 tahun.
5 tahun dia serang masuk, mereka masuk. Dia tengok orang dah lemah. Atau mereka perangai dia tunggu orang lemah. Kemudian dia menang. Menang pun, dalam 20 tahun, Taliban menang balik ya. Menang balik. Walaupun tidak ada dalam surat khabar kita, tak adalah berita-berita kita. Kerana berita kita ni, ada writer dia, daripada Yahudi. Takkan dia nak tolong dia, nak berita tu. Lepas tu, orang yang Nabi kata yang pergi berperang, orang yang tak pergi perang tapi niat nak ikut dia. Kalau dia betul-betul dia tidak uzur, maka dia akan pergi. Kerana Nabi kata mereka memperoleh pahala macam mana kita pergi. Itu maknanya niat tadi, niat buat kebaikan. Orang yang niat nak datang masjid, dia biasa datang masjid, tapi dia niat nak datang. Tiba-tiba sakit dia, tak dapat dia bagi datang, maka dia memperoleh pahala. Bagaimana orang yang datang, dia mendapat pahala penuh sebab dia memang berniat sungguh-sungguh nak datang, tapi dia sakit, nak datang ke masjid. Lepas tu di antara yang disebutkan oleh ulama-ulama, kita berniat berbuat baik, kita dapat pahala dah. Tapi kalau dia tak biasa datang, dia teringat nak pergi pula. Hari itu Zuhur teringat nak pergi, tapi tak pernah pergi. Dia tu tak pernah pergi, tapi dia niat betul-betul nak pergi. Maka ulama kata berdapat satu pahala kerana niat yang baik tadi. Tapi kalau dia pergi sungguh, dia dapat 10 dia. Kerana tidak ada keuzuran. Kalau dia uzur, dia dah ada niat, tetapi dia tak biasa datang. Tak biasa datang pun cuma dia hari tu niat dia nak pergi, dia boleh mendapat satu pahala. Tapi kalau dia memang kaki masjid punya, orang-orang kata kaki dia memang pergi masjid, tiba-tiba dia uzur, walaupun niat dia datang, dia tak dapat datang, maka dia peroleh 10 pahala. Itulah orang kata tentang niatnya. Jadi kita tentang hadis yang disebut tadi ialah hadis yang ketiga daripada Riyadhus Shalihin. Hadis yang keempat dan yang kelima. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusirru fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin.